Baik, sandaran untuk Datuk Panda Lela Renong layak ke Sukan Olimpik Paris 2024 adalah sesuatu yang dinanti-nantikan rakyat Malaysia. Dan dengan senario kegagalan untuk layak ke Sukan Olimpik ini telah menjadi bualan rata-rata rakyat Malaysia sebenarnya di semua laman media sosial. Jadi tanpa buang masa lagi untuk berbincang lebih lanjut tentang senario ini, kita bersama dengan penganalisis sukan negara iaitu Saudara Rizal Hashim. Assalamualaikum Rizal, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaki, alhamdulillah. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di Nadia Arena. Baik Rizal, sandaran sukan terjun Datuk Panda Lela Renong buat kali pertama gagal layak ke pentas Sukan Olimpik selepas jadi penyeri kepada kempen negara sejak edisi 2008 di Beijing. So, untuk permulaannya, apa pandangan dan juga komen Saudara Rizal? Ya, saya rasa sudah tentu peminat-peminat sukan negara, khususnya mereka yang mengikuti perkembangan sukan terjun ini dengan rapat, agak kecewa dengan kegagalan Datuk Panda Lela Renong untuk menempah tempat dalam acara individu platform 10 meter dan juga acara seirama platform 10 meter ini. Memang menjadi kegemaran buat Datuk Panda Lela. Pernah memenangi pingat dalam kedua-dua acara saat di London 2012 dan juga di Rio de Janeiro pada 2016. Tetapi ini adalah rentetan kegagalan Datuk Panda Lela sebenarnya selepas tidak membawa sebarang pingat di edisi di Tokyo pada 2020. Dan seperti yang kita maklum, Datuk Panda Lela ini sebenarnya sudah lama dibelenggu kecederaan, ya. Dan ini menjejaskan sedikit sebanyak rutinnya dan juga prestasi serta persembahannya di peringkat antarabangsa. Walaupun memenangi pingat, membawa pulang pingat bersama Nordabita Sabri dari Hangzhou Sukan Asia yang lalu, jelas bahawa Datuk Panda Lela tidak berada pada tahap prestasi yang optimum. Jadi bagi mereka yang mengikuti kerjaya beliau terutama pada 2-3 tahun kebelakangan ini, menyedari bahawa prestasi terbaik Datuk Panda Lela sudah lama melepasi zamannya sebenarnya. Betul. Dan sikit sebanyak bila Rizal kata tentang kecederaan, dan inilah kecederaan jangka panjang sebenarnya. Dan kita juga nak tahulah, selain isu kecederaan yang dilalui oleh Datuk Panda Lela ni, adakah isu usia? Sebab faktor usia yang sekarang ni Datuk Panda Lela menjangka usia 30 tahun, sikit sebanyak mengganggu prestasi beliau. Ya, seperti juga sukan gimnastik, ya, acara terjun ni sebenarnya memihak kepada peserta-peserta muda. Kita lihat kalau negara seperti China menyandarkan harapan kepada peserta berusia 13-14 tahun. Jadi bayangkan pada usia 30 tahun sebenarnya Datuk Panda Lela bergelut bukan saja dengan kecederaan tapi juga dengan faktor masa, ya. Usia itu, faktor usia. Jadi kita lihat juga selepas hampir 22 tahun menyumbang kudrat, mengerah tenaga beliau untuk membawa nama negara di mata dunia khususnya dalam acara terjun, kita faham bahawa tidak sesiapa yang boleh menolak hakikat bahawa tarikh luput bagi seorang atlet itu memang sudah hampir. Jadi kita sedar bahawa sumbangan bakti yang dijana oleh Datuk Panda Lela sudah berada di penghujung kerjaya. Jadi mungkin apakah beliau sedang menimbang kemungkinan untuk mengumumkan persaraan, kerana kita juga tertanya-tanya apakah disebabkan kegagalan untuk layak ke Sukan Olimpik di Paris pada Julai nanti, apakah beliau masih lagi berada dalam senarai road to goal, ya, dan juga apakah beliau kalau tidak berada dalam senarai road to goal, apakah beliau masih boleh dikekalkan lagi dalam program podium, iaitu program second layer di bawah kendalian Majlis Sukan Negara. Apakah juga beliau akan terus mengumumkan persaraan dan juga memberi laluan kepada generasi muda untuk cuba mengambil alih teraju yang telah beliau pimpin selama ini. Okey, baik Rizal. Acara terjun sinkro
memerlukan rakan gandingan yang baik untuk mendapatkan keputusan yang hebatlah. Dan ini saya nak fokus kepada acara terjun 10 meter sinkro ini. Lulusan dari pengarah teknikal skuad terjun Brian Nixon Lomas yang berkongsi tentang kecederaan tricep Dabita Sabri menyukarkan pasangan ini untuk pamer aksi yang mantap. Adakah ini sebenarnya turut menyumbang kepada kegagalan pasangan ini, Rizal? Ya, seperti yang kita maklum, kalau seorang atlet itu tidak berada pada prestasi yang optimum, jadi kedua-duanya pula memang telah pun dibelenggu kecederaan. Bagaimana mereka menguruskan kecederaan ini di pihak Sipil Sukan Negara dan juga Majlis Sukan Negara, dan apakah proses pemulihan itu agak lambat, dan kita sedar bahawa maknanya dari segi timing itu kesukaran yang mereka hadapi untuk bersaing dengan peserta menerusi qualification program ini sudah tentu menjejaskan harapan mereka. Jadi adalah jelas bahawa Datuk Pandalela terpaksa melupakan hakikat ini kerana kita faham bahawa Nur Dabita Sabri bersama beliau adalah partner yang terbaik. Tapi kalau ingat 2016 dulu Cheong Jun Hong yang menjadi partner kepada Datuk Pandalela, dan kita harus sedar bahawa kita mengharapkan agar Persatuan Renang Malaysia ini kembali berfikir secara strategik, bekerjasama dengan Majlis Sukan Negara bagaimana untuk melahirkan atlet-atlet dan generasi-generasi yang boleh mengisi kekosongan yang akan ditinggalkan oleh Datuk Pandalela. Seterusnya kita juga nak tahu bagaimana Rizal melihat kepada potensi sukan terjun negara yang kini bergantung kepada majoriti atlet yang sama untuk ke sukan Olimpik. Sedangkan Great Britain misalnya sudah ada pelapis seperti pasangan Louis Dawson dan juga Andra Spandolini yang berusia 19 tahun ketika ini, dan apatah lagi negara kuasa besar seperti China. Adakah ini satu wake up call untuk Malaysia? Sebenarnya saya percaya bahawa pihak media khususnya sudah lama menekan butang kecemasan. Satu wake up call ini sudah lama disuarakan, dibunyikan oleh pihak media. Kenapa Persatuan Renang Malaysia agak sukar sebenarnya untuk bertindak dan berfikir secara strategik. Kalau kita kaji balik latar belakang bagaimana kita melahirkan Datuk Leong Mani, Datuk Pandalela Rinong, Nur Dabita Sabri, sebenarnya proses ini bermula pada 1992 apabila sebuah syarikat pengeluar minuman menaja 2-3 jurulatih yang ditempatkan di tempat-tempat strategik bagaimana untuk mendapatkan bakat-bakat, dikenal pasti bakat-bakat ini yang boleh diasuh, dipupuk untuk mewakili negara. Kita lihat kalau dulu Farah Begum Abdullah muncul kali pertama di Brunei, Sukan SEA Brunei 1999. Kemudian kita menyapu bersih semua kategori di Sukan SEA 2001. Jadi saya rasa semua pemegang taruh kena mengajak semula Persatuan Renang untuk berfikir strategik, pilih dan lantik jurulatih yang terbaik untuk ditempatkan di lokasi-lokasi tertentu dan kembali untuk meluaskan kelompok-kelompok acara terjun. Kerana inilah apa yang berlaku, kerana proses Datuk Pandalela Rinong memenangi pingat di Sukan Olimpik London 2012 sebenarnya bermula 20 tahun lebih awal. Jadi bagaimana untuk kita mengekalkan momentum ini, meluaskan kelompok pilihan yang ada, sudah tentu satu cabaran yang besar tetapi harus dilakukan. Okey, Rizal, satu cadangan yang sangat menarik dan kita perlu ada base yang besarlah untuk mendapatkan atlet pelapis terutamanya untuk terjun. Baik. Kalau Rizal masih ingat, tahun 2022 Sukma, acara terjun wanita terpaksa digugurkan selepas tidak mendapat sambutan. Jadi macam mana kita nak cari pelapis kalau itu yang berlaku? Apakah sudah sampai masa kita wajibkan untuk acara-acara sukan Olimpik diwajibkan penyertaannya di semua tamasya Sukma, Sukan Malaysia, Rizal? Ya, sebenarnya Datuk Tinggi Sukma dan juga Majlis Olimpik Malaysia sentiasa berbincang untuk memastikan disiplin-disiplin yang dipertandingkan di peringkat Olimpik itu dipertandingkan di peringkat Sukma juga.
Cuma kalau dari segi proses pengenalpastian bakat itu tidak berlaku dengan sistematik, bermakna tidak ada bakat-bakat baru yang diketengahkan. Jadi kalau kita anjurkan juga apa saja disiplin tanpa ada penyertaan dan daripada kelompok atlet yang luas, tidak wajar sebenarnya. Sebab itu saya sarankan agar semua pemegang taruh, saya percaya Majlis Sukan Negara pun menyedari hakikat ini, mereka kena duduk semula berbincang dengan Persatuan Renang Malaysia untuk kembali revisit resipi atau formula yang telah mereka lakukan sebelum ini, bagaimana untuk sentiasa dapat meremajakan kelompok atlet kerana agar kita tidak terlalu bergantung kepada muka-muka yang sama dalam tempoh yang cukup panjang. Yep. Ya, kalau kita lihat Brian Nixon Lomas juga pernah jadi juara remaja dunia di Brazil. Tetapi proses untuk mencari pengganti beliau itu agak perlahan. Jadi kita mahu bukan setakat 10 atlet terjun yang disandarkan harapan setiap kali kita bersaing di peringkat dunia, di peringkat antarabangsa seperti di temasya-temasya pelbagai sukan, tetapi kelompok yang lebih besar seperti apa yang Akbar sebut tadi. Okey, baik Rizal, kalau boleh kita nak bincang panjang lebar tentang perkara ini. Kerisauan sudah memuncak sebenarnya untuk sukan terjun, tapi tak apa, kita ada masa mungkin di lain kali kita akan berbicara semula dengan Saudara Rizal Hashim. Terima kasih Rizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.